Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah untuk kelas matematik hari ini kita akan belajar tajuk anggaran. Kita nak menganggar nombor. Okey, boleh buka buku teks sama-sama, boleh tengok tajuk anggaran. Okey, jom kita baca kat sini. Perbualan antara guru dengan murid-muridnya. Cuba teka bilangan berbola air di dalam balang B. Lepas tu murid-muridnya jawab, bilangan berbola air di dalam balang B mesti kurang daripada 20,000. Murid yang bertudung ni pula jawab, lebih kurang 10,000 biji. Dan murid lelaki ni kata hampir 10,000 biji. Okey, kita boleh tengok dekat balang A ni, berbola air yang ada dalam balang ditulis ada 20,000. Dan balang B ni kita tak tahu. Okey, tengok balang A 20,000, balang B kita tak tahu. Sekarang kita nak anggarkan berapa jumlah berbola air dalam balang B berdasarkan jumlah yang ada pada balang A. Okey, sebelum kita nak kira, kebiasaannya bila kita nak membuat anggaran sesuatu nombor, kita akan guna beberapa perkataan. Contohnya kat sini kita boleh tengok. Murid yang pertama kat sini dia guna perkataan kurang daripada. Kat sini dia guna lebih kurang, dan murid lelaki ni dia guna perkataan hampir. Okey, ketiga-tiga perkataan kat sini kita boleh gunakan untuk menyebut anggaran sesuatu nombor. Okey, kurang daripada, lebih kurang ataupun hampir. Okey, itu tiga perkataan yang Maklimah sebutkan tadi. Kita boleh tengok kat sini. Berbola air dalam balang B ni dia hampir separuh. Betul tak? Cuba tengok, A penuh, B ni dia lebih kurang separuh daripada balang A. Jadi macam mana kita nak anggarkan balang B? Okey, kita tengok dulu kat sini dia tulis 3 orang murid ini menganggar bilangan berbola air di atas. Anggaran siapakah yang paling tepat dan mengapa? Okey, tengok Hazel. Okey, yang murid tadi ni nama dia Hazel. Dia anggarkan 5,500. Vinod dia menganggarkan 10,005 dan Anis menganggarkan 15,725. Okey, anggaran siapa yang paling tepat sekarang ni kita nak tahu. Macam Maklimah dah sebut tadi, kita boleh tengok dekat balang B ni kita boleh katakan jumlahnya ataupun bilangannya hampir separuh daripada bilangan dalam A. Separuh. Maksudnya kita buat apa? Separuh. Maksudnya kita bahagikan 20,000 kat sini ataupun kat sini. 20,000 bila dibahagi dengan 2 akan jadi 10,000. Jadi ni anggaran kita, bukan bilangan sebenar. Jadi kita tengok ketiga-tiga kad nombor yang dipegang oleh murid-murid ini. Siapakah yang paling hampir dengan 10,000? Okey, tentulah jawapannya kad yang dipegang oleh Vinod, iaitu 1,005. Maksudnya anggaran Vinod adalah yang paling tepat. Sebab cuba kita tengok, kalau Hazel dia anggarkan 5,500, maksudnya lebih kurang lagi daripada yang ada kat bin. Okey, kita cuba tengok yang Hazel anggarkan. Hazel menganggarkan jumlah bilangan berbola air dalam balang B ialah 5,500. Kenapa dia punya anggaran tak tepat? Sebab terlalu sedikit. Kat sini kita dah tengok kalau separuh daripada 20,000 ialah 10,000. Jadi anggaran yang betul sepatutnya menghampiri 10,000. Okey, kita tengok pula kad yang dipegang oleh Anis. Anis menganggarkan 15,725.
Anggaran Anis ni pula terlalu banyak. Jadi tak tepat. Kesimpulan kat sini kita boleh cakap anggaran yang paling tepat ialah anggaran V0 iaitu 10,005. Okey, kita tengok soalan kedua. Ada 3 kolam kat sini. Kolam R, kolam S dan kolam T. Okey, jom kita baca sama-sama. Isi padu air di dalam kolam R dan kolam T kurang daripada isi padu air kolam S. Tinggi kolam S hampir 4 kali tinggi kolam R. Dan tinggi kolam T lebih kurang 2 kali tinggi kolam R. Panjang ayatnya. Jadi kita kena tengok satu persatu apa isi yang ditulis dalam ayat ni. Okey. Sekarang ni kita nak anggarkan isi padu air di dalam kolam S dan kolam T. Okey, kita tengok poin yang pertama kat sini. Tinggi kolam S hampir 4 kali tinggi kolam R. Okey, ni kolam S maksudnya dia 4 kali tinggi daripada kolam R. Jadi apa yang kita boleh katakan? Maksudnya kat sini ialah kita boleh buat 4 darab 4,000 liter. Sebab apa? Sebab dia dah cakap kat sini tinggi kolam S ialah hampir 4 kali tinggi. 4 kali tinggi kat sini maksudnya 4 kali dengan 4,000 liter. Okey, kita tengok pula kat sini. Ayat seterusnya. Tinggi kolam T lebih kurang 2 kali tinggi kolam R. 2 kali tinggi. Jadi kita nak buat apa? 2 darab 4,000 liter. Okey. Kita tengok seterusnya. Okey, ini gambaran kalau dibuat dalam carta macam ni. Mudah kita nak tengok kan. Ini R tadi 4,000 liter. S, macam Mukadimah dah sebutkan tadi, kita kena darabkan. 4 darab 4,000 liter, kita akan dapat 16,000 liter. Dan untuk kolam T, okey, kita kena darab 2 dengan 4,000. Kita akan dapat jawapan 8,000 liter. Jadi, anggaran isi padu air di dalam kolam S hampir 16,000 liter. Dan anggaran isi padu air di dalam kolam T lebih kurang 8,000 liter. Okey, ini adalah antara contoh perkataan yang kita boleh gunakan yang macam Mukadimah sebut tadi juga. Hampir dan juga lebih kurang. Okey, kita tengok uji diri kat sini. Sekarang Mukadimah nak bincang 1A. Kita nak anggar bilangan manik di dalam bekas A dan bekas B. Okey, untuk bekas yang kat tengah ni dah diberi jumlahnya. Jumlahnya ialah 17,000 biji. Okey, kita tengok dulu balang A. Dekat sini, apa yang kita boleh tengok? Manik dalam balang A ialah separuh daripada balang yang di tengah. Lebih kurang, kita tak boleh nak memberi jawapan yang tepat sebab kita tak tahu bilangan yang tepat. Kita cuma boleh anggar. Jadi kita cakap lebih kurang separuh daripada balang yang di tengah. Jadi apa yang kita boleh buat bila separuh? Separuh maksudnya kita akan bahagi dengan 2. 17,000 bahagi 2 akan dapat 8,500. Okey, kita tengok pula bekas B. Bekas B ni pula dia hampir separuh pula daripada bekas A. Kalau bekas A kita dah dapat 8,500. Jadi untuk bekas B kita kena buat 8,500 bahagi dengan 2. Maksudnya bilangan manik dalam bekas B lebih kurang 4,250. Okey, kita tengok pula 1B. 1B soalannya, kita sekarang ni nak tahu isi padu air di dalam botol C. Kita nak anggarkan isi padu air dalam botol C kat sini. Botol yang pertama kat sini ada 10,000 mililiter. Okey, yang kat sini pula, yang C pula, dia lebih daripada separuh botol. Okey, kalau
separuh botol C dia akan jadi 5,000 ml. Tapi sekarang dia lebih sikit. Apa yang kita boleh anggarkan? Okey, anggaran yang kita boleh buat ialah isi padu air dalam botol C adalah lebih daripada 5,000 ml ataupun kurang daripada 10,000 ml. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Maklimah harap semua orang dapat faham sebab tajuk ni tajuk ringkas sahaja. InsyaAllah nanti kelas yang akan datang kita akan belajar tajuk bundarkan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.